Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama teruskan berusaha untuk memupuk nilai takwa dan diri dengan sentiasa melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi apa yang dilarang olehnya. Tajuk khutbah pada hari ini ialah Break the Silence. Kukuhkan kesatuan ummah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pecahkan kesunyian. Saban hari kita baru sahaja mendengar berita-berita di medsos, di media sosial tentang rombongan Global Sumuk Fortila. Tidak lain dan tidak bukan, ianya merupakan satu mesej yang besar kepada seluruh manusia. Tidak mengira agama dan bangsa serta ideologi dan fahaman. Dalam mengharungi kehidupan, lebih-lebih lagi kita orang yang beragama Islam, orang yang ada iman. Kita dididik, diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita mengambil cakna urusan orang-orang Islam, urusan orang-orang yang beriman, bahkan diumpamakan sebuah jasad. Apabila sakitnya jasad tersebut, seluruh tubuh merasainya seumpama demam. Hadirin hadirat sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Atau kama qala, tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai, mengasihi saudara sebagaimana dia mengasihi dirinya ataupun lebih. Rawahu Muslim. Alhamdulillah, seramai 23 orang yang bersama-sama berlayar di dalam Sumuk Fortila Global dan mewakili Sumuk Nusantara dalam memecah kepungan. Mungkin ada di kalangan mereka mengatakan tidak sampai kepada Gaza. Rupa-rupanya apa yang kita buat, break the silence dan break the silence, pecahkan kepungan dan pecahkan kesunyian. Negara Malaysia salah satunya yang menaungi
bersama-sama dalam menggegarkan dunia. Bahkan Malaysia disebut sebagai enemy, musuh bagi orang-orang Yahudi. Padahal Malaysia merupakan negara yang sangat kecil. Apa makna pecahkan kesunyian? Iaitu apabila manusia mula menyedari kepentingan kemanusiaan, tidak mengira bangsa, agama dan ideologi, tidak kira fahaman politik dan sebagainya, mereka bersatu sebagaimana orang-orang Eropah yang menyertainya hampir 80% non-Muslim, tetapi atas satu tujuan, demi mencintai kemanusiaan, menghentikan pemusnahan, menghentikan genosid, pembunuhan yang melampau, menyebabkan tiada bahan makanan untuk dihantar. Tidak ada lagi perkara-perkara yang boleh mereka bantu. Bahkan mereka menghantar bom, peluru dan pelbagai lagi kekejaman dan kezaliman yang dilakukan oleh rejim Zionis, laknatullah. Hadirin sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah menunjukkan gagal manusia untuk mengurus hubungan sesama mereka disebabkan sifat tamak dan memetendi. Apabila kita tidak mengambil cakna urusan orang-orang Islam yang dalam keadaan kesusahan, baginda Nabi SAW menegaskan umatnya untuk bersatu dalam apa jua keadaan. Seperti mana baginda Nabi SAW sebut, al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyani yashuddu ba'duhu ba'dah. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain seperti satu bangunan yang mana setiap bahagiannya saling menguatkan satu sama lain. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka tujuan kita tidak lain dan tidak bukan supaya sentiasa mentadbirkan diri kita untuk bersatu padu dalam mencintai persaudaraan di antara orang Muslim, orang yang beriman, ada kasih dan sayang mereka. Membina perpaduan ummah di kalangan umat Islam adalah satu kewajipan, dan menjalankan hubungan dengan seluruh manusia adalah satu keperluan. Sebagaimana kita bersama-sama orang yang non-Muslim dalam memecahkan kepungan di bumi Gaza. Hubungan ini mestilah berlandaskan peraturan dan aturan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerjasama boleh dijalinkan dengan penganut agama lain asalkan tidak bercanggah dengan syariat. Jika kebersamaan tercipta, maka pastilah keharmonian hidup pun terlaksana. Kehidupan yang harmoni merupakan pantulan barakah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna yadallahi 'alal jamaah fa inna syaitana ma'a man faraqal jama'ata yarkum. Maksudnya, sesungguhnya tangan Allah bersama dengan al-jamaah. Sesungguhnya syaitan itu akan berlari bersama dengan mereka yang memisahkan diri dari jamaah, yaitu kelompok umat Islam.
Rawahu An-Nasa'i. Justru berpecah belah menjauhkan seseorang dari rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada ancaman kata golongan yang sengaja merosokkan kesatuan umat Islam yang dibina seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Dan janganlah kamu menjadikan seperti orang Yahudi dan Nasrani yang telah bercerai-berai dan perselisihan dalam agama mereka sesudah datang kepada mereka keterangan yang jelas nyata yang dibawa oleh Nabi-Nabi Allah, dan mereka yang bersifat demikian akan memperoleh azab seksa yang sangat pedih. Mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib mengajak semua bersama-sama menghayati beberapa perkara. Yang pertama, pentingnya membina perpaduan dalam kalangan umat Islam, sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang kedua, menghargai pemufakatan dan kesatuan umat Islam yang telah terjalin selama ini. Yang ketiga, sikap mementing diri dan tidak kerjasama boleh mengakibatkan perpecahan dalam masyarakat. Yang kelima, seharusnya menjalinkan hubungan dengan masyarakat lain yang berlainan agama dengan tata cara dan peraturan yang sesuai mengikut syariat Islam. Yang keenam, sentiasa membela bumi Palestin dan bercerita kepada anak-anak dan ahli keluarga tentang kiblat yang pertama umat Islam, dan juga merupakan tempat yang akan berkumpul seluruh manusia sejak Nabi Adam AS sehingga di akhir zaman, yang disebut tanah mahsyar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Yang bermaksud, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan sesama jahiliah dahulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang Islam yang bersaudara, dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliah. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka disebabkan nikmat Islam juga. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk hidayah. Surah Ali Imran ayat 103. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين رحمكم الله. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana mengekalkan nikmat keamanan dan kedamaian dalam negara kita. Dalam masa sama, jangan pula kita melupakan akan saudara kita yang berada di bumi Palestin, yang berada dalam keadaan sukar dan menderita, diancam perang dan huru-hara. Dan pada hari ini direkodkan lebih 70,000 yang terkorban. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teruslah menyatakan sokongan dan kebersamaan kita untuk membebaskan bumi Palestin. Teruskan bercerita. Jangan biarkan dunia berhenti bercerita. Apabila dunia berhenti bercerita, bermakna kita memberi kemenangan kepada musuh. Jangan henti bercerita tentang bumi Palestin, bumi Aqsa, khususnya Masjidil Aqsa, dari penjajahan Yahudi laknatullah. Berbanyakkan berdoa kehadrat Ilahi, memohon keselamatan rakyat dan negara Palestin. Ulurkanlah sumbangan melalui saluran-saluran yang diperakui kepada saudara kita bagi yang berkemampuan. Jika yang tidak mampu, paling kurang kita mendapat berita di dalam medsos untuk kita kongsikan, pecahkan kesunyian, sehingga dalam medsos kita tiang saban hari menceritakan tentang kezaliman, kejahatan yang dilakukan, membuka mata dunia untuk sentiasa membela. Dan dalam sejarah dunia tidak pernah berlaku negara-negara Eropah, bahkan negara-negara NATO, antaranya mereka bersama-sama dalam menyokong dua sahaja yang tolak dan selebihnya terima Palestin merdeka. Mudah-mudahan dengan usaha ini mereka membebaskan rakyat di bumi Palestin dan diberikan bantuan kemanusiaan. Semoga dengan bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban saudara kita yang berada di bumi Palestin. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, pada hari Jumaat yang penuh barakah yang mulia ini, kita kena perbanyakkan ucapan salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم
وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وعملا بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وجعلنا من أهل شفاعته وشرنا في زمرته واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يصرف غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجن والجزع ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضنا وارحم موتنا واطوب بنا فيما نزل بنا. اللهم اغفر مولانا وثق بالله سلطان من زين عابدين ابن مرهم سلطان محمود المتفي بالله وعزل الرحمة عليه وعلى سلطانه نزير سلطانه تنغنو وفضل أولاده وأهله وذويه وأقاربه وفضل علماء ووزاء وقضاءه وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ولعليتك محمد إسماعيل ابن واثب الله سلطان من زين عابدين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, teguhkanlah iman kami ya Allah dalam menempuh segala mahna dan ujian-Mu ya Allah. Kekalkanlah keamanan, keselamatan dan kesejahteraan kepada negara kami Malaysia dan negeri kami negeri Terengganu Darul Iman. Jadikan negeri kami ini negeri yang aman. Jauhilah negeri kami dari sebarang musibah, pecahan dan huru-hara. Ya Allah, cemerlangkanlah pendidikan anak-anak kami. Tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada mereka ya Allah. Suburkanlah jiwa mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadikanlah anak-anak kami pemimpin dalam kalangan orang yang beriman. Berilah mereka akidah yang benar, akidah yang salim, akidah al-sunnah wal jamaah. Ya Allah, anugerahkanlah pertolongan dan bantulah